Pengambilan dan pemilihan pekerja ini adalah merupakan satu fungsi pengurusan sumber manusia yang penting kerana kesannya terhadap kualiti pekerja-pekerja yang akan dipilih untuk sesebuah organisasi itu. Sebenarnya kualiti pekerja banyak bergantung daripada kualiti rekrut yang disediakan mengikut beberapa spesifikasi yang penting oleh sebuah organisasi. Pengambilan pekerja melibatkan aktiviti-aktiviti untuk membolehkan permohonan yang berkelayakan pemohon jawatan kosong di sesebuah organisasi yang mereka pilih. Sesebuah organisasi itu boleh mengisi jawatan kosong dengan pekerja mereka sendiri atau dengan mengambil pekerja dari luar organisasi. Kaedah-kaedah untuk merekrut pekerja yang dipilih dari luar organisasi termasuk rujukan pekerja, periklanan, agensi pekerjaan dan perekrut. Setiap kaedah ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Tugas pengekrut dan pemilihan pekerja dipengaruhi oleh faktor-faktor organisasi seperti dasar pempasan, suasana kerja dan imej corporate organisasi. Proses pemilihan pekerja biasanya bermula dengan mengisi borang permohonan. Borang ini menunjukkan bahawa pihak majikan akan memperoleh maklumat asas tentang diri pemohon. Kemudian pemohon biasanya akan dikehendaki untuk mengikut proses temuduga yang dijalankan. Temuduga ini bertujuan untuk memperoleh maklumat tambahan tentang diri pemohon serta memberikan sedikit maklumat tentang organisasi tersebut kepada pemohon. Selain itu, borang permohonan dan temuduga yang disediakan oleh organisasi itu dapat juga menentukan kesesuaian pemohon melalui ujian pemilihan, pemeriksaan latar belakang dan pemeriksaan fizikal. Kesemua faktor yang dijelaskan memerlukan pertimbangan yang sewajarnya. Adalah contoh iklan jawatan kosong bagi ketua pegawai eksekutif yang telah kami hasilkan. Di dalam iklan jawatan tersebut, terdapat beberapa kriteria dan kelayakan yang diperlukan bagi memenuhi kriteria ketua pegawai eksekutif ini, bahkan skop kerja yang akan dilakukan terhadap calon yang berkelayakan. Seterusnya ialah iklan jawatan bagi juruteknik komputer. Di dalam iklan tersebut, terdapat beberapa syarat dan kelayakan yang diperlukan bagi memenuhi kriteria untuk jawatan juruteknik komputer ini dan juga skop kerja yang akan dilakukan terhadap calon yang berkelayakan. Job description atau deskripsi pekerjaan merupakan suatu dokumen ringkas mengenai maklumat yang mengandungi pembahagian tugas-tugas yang perlu dilaksanakan dan merupakan tanggungjawab yang dipegang oleh suatu pekerja tertentu. Dokumen penting ini merupakan penerangan yang terdiri dari rekod-rekod fakta pekerjaan yang sedia ada dan yang berkaitan. Deskripsi kerja bagi ketua pegawai eksekutif ialah bertanggungjawab untuk mengkaji dan menganalisis kemungkinan kesesuaian sistem komputer yang sedia ada. Seterusnya, mereka bentuk, membangun, melaksanakan, menyelenggara serta kaji semula sistem pemprosesan data dan maklumat yang bersesuai dengan kegunaan jabatan. Spesifikasi pekerjaan adalah pernyataan bertulis tentang kualifikasi pendidikan, kualiti spesifik, tingkat pengalaman, fizikal, emosi, keterampilan teknik dan komunikasi yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan dan tanggungjawab yang terlibat dalam pekerjaan. Ini juga merangkumi kesihatan umum, kesihatan mental, kecerdasan, bakat, penilaian, keterampilan kepimpinan, kemampuan emosi, kemampuan beradaptasi, fleksibiliti, nilai-nilai dan etika, sopan santun, kreativiti dan lain-lain. Bagi spesifikasi kerja ketua pegawai eksekutif, keperluan pendidikan dan latihan sangat berbeza oleh majikan dan industri. Kebanyakan majikan lebih memilih untuk mengupah CEO dengan sekurang-kurangnya gelaran sarjana muda dan pengalaman kerja yang cukup banyak. Antara syarat dan kelayakan umum yang diperlukan ialah warga negara Malaysia, berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang sains, komputer dan teknologi maklumat atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan diiktiraf setaraf dengannya. Ijazah sarjana muda kejuruteraan dalam bidang komputer
atau memiliki kepujian sekurang-kurangnya grade C dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan diiktiraf setaraf dengan oleh kerajaan. Deskripsi kerja bagi juruteknik komputer ialah bertanggungjawab dalam kerja-kerja pembaikan komputer atau laptop dan desktop. Selain itu, mengenal pasti masalah komputer dan menyelesaikannya tanpa bantuan orang kedua. Mahir dalam Apple, iOS, reformat, reinstall software dan game, dan yang paling penting sekali ialah bertanggungjawab atas segala kecuaian yang berlaku. Spesifikasi kerja juruteknik komputer ialah terbuka kepada semua warga negara, memiliki diploma atau ijazah di dalam bidang berkenaan, mempunyai kemampuan diri untuk meningkatkan hasil kerja dan jualan, fasih dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris, berumur 21 hingga 30 tahun untuk pemohon. KSAO. K itu ialah knowledge, S itu skill, A itu ability dan O itu others. Okay. So K iaitu knowledge adalah maklumat yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Contohnya konsep, fakta dan prosedur. Manakala skill ialah kecakapan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, iaitu satu tindakan yang diamalkan. Manakala ability ialah sifat-sifat yang stabil dan semasa ke semasa. Kapasiti yang stabil untuk melibatkan diri dalam tingkah laku tertentu. Okay, others ialah ciri-ciri yang lain bukan kategori KSA. Okey, KSAO untuk seorang ketua pegawai eksekutif ialah dia perlu melaksanakan misi dan objektif firman syarikat. Bertanggungjawab untuk mengekalkan tumpuan orang yang dia uruskan. Seterusnya ialah dapat membantu pekerja lain yang berada di dalam syarikat tersebut. Hal itu mempunyai tahap pimpinan yang tinggi. Okay, seterusnya ialah KSAO, seorang juruteknik. Okay, beliau perlu melaksanakan semua prosedur ujian dan protokol ujian yang betul dan cekap. Okay, seterusnya ialah beliau juga perlu kumpulkan dan menghasilkan laporan data ujian yang sah ekosistem dengan kebolehan minimum. Beliau juga perlu mempunyai pengetahuan mengenai asas elektrik dan juga mempunyai kepayaan fizikal dan mental yang tinggi. Kesimpulan, apa yang kita boleh buat ialah tenaga kerja ni memang aset yang paling penting untuk sesebuah organisasi, untuk kita menjayakan aktiviti-aktiviti dalam organisasi itu. Seterusnya, dengan pendekatan secara sistematik, pekerja akan lebih berkemampuan dan berkemahiran yang lebih tinggi. Selain itu, mereka juga dapat mengetahui peranan mereka dengan lebih jelas dan juga dapat menyalurkan tenaga mereka dengan lebih efektif. Dengan itu, objektif perekrutan dan pemilihan ni dapat dicapai dengan cekap dan berkesan dalam organisasi itulah. Maka organisasi pula mampu untuk berjaya dan maju ke hadapan, dan dari samping itu dapat mengekalkan pekerja-pekerja yang berkualiti.